Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kita akan buat aktiviti dalam buku aktiviti sirah muka surat 10, tajuk peristiwa hijrah ke Habsyah dan ke Yasrib Madinah. Okey, yang ni pun kita dah belajar waktu dalam sekolah, cuma belum buat lagi aktiviti. Okey, jadi dekat sini yang praktis 1 ni disuruh kita tandakan betul atau salah pada pernyataan berikut. Okey, yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat supaya berhijrah kerana penganiayaan daripada kaum Quraisy. Betul atau salah? Okey, betul lah sebabnya Rasulullah SAW telah perintahkan semua sahabat baginda untuk berhijrah ke Yasrib Madinah disebabkan kerana kaum Quraisy ketika itu suka mengganggu orang Islam. Jadi mereka menghina, mencaci dan juga membuat kekasaran kepada kaum muslimin ketika itu. Jadi Nabi telah memerintahkan semua para sahabat untuk berhijrah. Okey, nombor 2, hijrah ke Habsyah berlaku pada tahun kedua kerasulan Nabi Muhammad. Salah, sebab hijrah ke Habsyah berlaku pada tahun kelima kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ketika itu adalah pada bulan Rejab. Okey, nombor 3, rombongan Nabi Muhammad SAW berada di Habsyah selama 3 bulan. Betul. Keempat, mereka berhijrah kerana ingin menyelamatkan harta benda. Salah, sebab baginda berhijrah ke Habsyah kerana ingin melarikan diri daripada kafir Quraisy ketika itu. Okey, nombor 5, hijrah ke Habsyah kali kedua berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Betul. Okey, nombor 6, Raja Habsyah seorang raja yang bijaksana dan adil. Pun betul. Walaupun Raja Habsyah bukanlah seorang yang Islam, tetapi Raja Habsyah memberi layanan yang baik kepada para sahabat dan kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Okey. Jadi orang boleh cuba buatlah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, sesuaikan penyertaan di bawah. Disuruh kita sesuaikan yang mana satu hijrah ke Habsyah yang kali pertama, yang mana satu hijrah ke Habsyah yang kali kedua. Kita baca yang pertama. Berlaku pada tahun ke-7 kerasulan adalah hijrah ke Habsyah kali kedua. Yang pertama berlaku pada tahun kelima. Yang hijrah yang kedua ni berlaku pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Okey. Yang kedua, diketuai Saidina Osman bin Affan adalah hijrah ke Habsyah kali pertama. Okey. Okey, yang nombor 3, disertai oleh 73 orang lelaki dan 11 orang perempuan adalah peristiwa hijrah ke Habsyah kali yang kedua. Okey. Okey, yang nombor 4, disertai oleh 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan adalah hijrah ke Habsyah kali yang pertama. Yang kali kedua tadi disertai oleh 73 orang lelaki dan 11 perempuan. Untuk yang kali pertama hijrah itu disertai oleh 10 orang lelaki dan juga 5 orang perempuan. Okey, nombor 5, tujuan berhijrah untuk menyelamatkan agama dan diri daripada fitnah dan dizalimi oleh kafir Quraisy adalah hijrah ke Habsyah yang kali pertama. Okey, nombor 6, diketuai Ja'far bin Abi Talib. Diketuai Ja'far bin Abi Talib adalah hijrah ke Habsyah kali kedua. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, untuk yang praktis 3 ni disuruh kita tulis jawapan yang betul di tempat kosong.
Okey, ni memulaukan keluarga Nabi, penganiayaan kaum Quraisy semakin hebat. Ketujuh, diseksa dan dianiayai. Kelima, menyelamatkan diri daripada fitnah dan zalimi. Okey, kat sini dia suruh kita tulis yang mana satu peristiwa ketika hijrah ke Habsyah kali pertama dan yang mana satu peristiwa ketika hijrah ke Habsyah kali kedua. Okey, yang pertama kita baca untuk hijrah ke Habsyah kali pertama. Okey, masa berlaku adalah pada tahun kelima kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, situasi semasa hijrah. Okey, umat Islam diseksa dan dianiayai. Okey, sebab apa ketika itu Nabi berhijrah ke Habsyah? Ketika itu adalah kerana menyelamatkan agama dan juga menyelamatkan diri daripada fitnah dan dizalimi. Okey, untuk hijrah ke Habsyah yang kali kedua pula, tahun yang berlaku itu adalah pada tahun ke-7 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang nombor 5, kaum Quraisy telah memulaukan keluarga Nabi ketika itu. Memulaukan tu maksudnya tidak mengambil tahu. Okey, nombor seterusnya sebab apa ketika itu Nabi berhijrah pula untuk kali kedua? Disebabkan kerana penyiksaan dan juga penganiayaan kaum Quraisy ketika itu. Okey, seterusnya ikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Kita baca. Tempat pembesar Quraisy bermesyuarat bagi menghalang Rasulullah SAW ialah dekat Darul Nadwah. Okey, mereka juga menghalang Rasulullah SAW menyebarkan agama Islam dan berhijrah ke Madinah. Mereka melantik 12 orang pemuda untuk mengepung rumah Rasulullah SAW dan membunuh baginda ketika itu. Allah telah memerintahkan Rasulullah SAW supaya berhijrah ke Madinah. Okey, ketika itu Saidina Ali telah menggantikan tempat tidur baginda. Okey, pada malam itu Rasulullah SAW keluar dan menuju ke rumah Saidina Abu Bakar dan bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Okey, dan seterusnya di sini disuruh kita gariskan jawapan yang betul. Okey, yang pertama, kaum Quraisy menawarkan 100 ekor unta ketika itu kepada sesiapa yang dapat menangkap Rasulullah SAW. Okey, nombor 2, mereka gagal menangkap Rasulullah SAW dan Saidina Abu Bakar walaupun sudah sampai ke Gua Sur. Okey, nombor 3, di pintu Gua Sur terdapat sarang burung merpati. Okey, nombor 4, Rasulullah SAW telah membina masjid yang dibina atas dasar takwa kepada Allah yang dipanggil Masjid Quba. Okey, seterusnya baginda disambut dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran oleh penduduk. Okey, penduduk mana? Penduduk Madinah. Okey, seterusnya peristiwa hijrah ke Yathrib berlaku pada 12 Rabiul Akhir. Okey, kita pergi yang seterusnya. Okey, di sini dia suruh kita warnakan jawapan mengenai sebab-sebab Nabi perlu berhijrah. Okey, yang pertama, orang Islam diseksa dan ditindas oleh kaum Quraisy. Betul lah. Sebab apa? Sebab Nabi berhijrah disebabkan penyiksaan daripada kaum Quraisy tersebut. Kedua, pembesar Quraisy telah merancang untuk membunuh Rasulullah SAW. Pun betul. Nombor 3, Nabi Muhammad SAW sangat disayangi oleh kaum Quraisy. Salah kan? Mana ada? Kaum Quraisy sangat membenci kaum muslimin ketika itu. Kemudian Allah telah menurunkan wahyu yang mengizinkan Rasulullah SAW dan orang Islam berhijrah. Pun betul.
Kelima, Nabi perlu berhijrah untuk merehatkan diri. Salah, sangat salah. Okey, salah yang ni. Nombor 6, berhijrah merupakan strategi dakwah Rasulullah SAW. Nabi berhijrah kerana mempunyai strategi untuk menyebarkan dakwah. Begitulah hebatnya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Kita lagi yang seterusnya. Okey. Di sini disuruh kita suaikan pernyataan di bawah. Okey, layanan orang Madinah ketika itu. Layanan orang Madinah ketika itu yang pertama, yang ni kita suaikan dengan yang ni. Ketibaan Nabi Muhammad SAW disambut dengan perasaan kasih sayang. Okey, ketika itu orang Madinah menyambut ketibaan Nabi Muhammad ini dengan penuh kasih sayang. Okey, nombor 2. Buat sementara waktu Nabi Muhammad SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansar. Jadi Nabi tinggal di rumah siapa ketika itu? Abu Ayyub. Okey, ni Rasulullah SAW akan menginap di mana-mana tempat untanya berhenti. Ini salah, tak perlu sesuaikan. Seterusnya di Madinah, Nabi telah membina sebuah masjid yang dikenali sebagai Masjid An-Nabawi. Ini betul, boleh sesuaikan. Okey, akhir sekali Nabi Muhammad SAW telah membeli tanah dari seorang anak yatim. Ini tak salah kan. Okey, seterusnya. Okey, yang ni disuruh kita tandakan right atau tak atau salah pada pernyataan yang berikut. Okey, yang pertama, persaudaraan di antara kaum Ansar dengan Muhajirin memerlukan pengorbanan. Betul. Kedua, kaum Ansar sanggup berkorban apa sahaja demi membantu kaum Muhajirin ketika itu. Pun betul. Okey, seterusnya nanti kita baca apa maksud kaum Ansar dan apa itu kaum Muhajirin. Okey, nombor 3, bantuan yang diberikan kepada kaum Ansar adalah seperti memberikan sebidang tanah untuk bercucuk tanam. Yang ni salah. Okey. Nombor 4, menuntut ilmu dengan meninggalkan kampung halaman juga dipanggil berhijrah. Okey, betul. Ini juga satu panggil penghijrahan lah. Jika kita menuntut ilmu dan meninggalkan kampung halaman juga dipanggil satu penghijrahan. Berhijrah ke arah yang baik, menjadi manusia yang lebih baik pun satu penghijrahan. Sebenarnya kaum Ansar terdiri daripada Uwais dan Khazraj pun betul. Sekiranya, nombor 6, sekiranya kawasan kediaman tidak selamat, kita tidak boleh berpindah. Salah. Kalau kita rasa kawasan tu macam dalam risiko, kita boleh untuk berhijrah. Okey, seterusnya kita digalakkan bekerja untuk menampung kehidupan seharian. Betul. Seterusnya kita digalakkan melakukan perbuatan munkar. Salah, tak boleh buat perbuatan munkar. Okey, nombor 9, orang yang berhijrah dengan meninggalkan perkara haram akan diampunkan Allah. Ini betul. Seterusnya, hasutan syaitan boleh membinasakan manusia. Betul. Okey, orang yang melakukan perkara haram akan diampunkan Allah. Ni salah. Dah lakukan perkara haram memang dapat dosa lah. Seterusnya, kita tidak digalakkan berkasih sayang sesama insan. Salah. Kita amat-amat sangat digalakkan untuk berkasih sayang. Okey. Dan seterusnya, umat Islam dituntut menuntut ilmu. Betul. Kita kena tuntut ilmu sebaik mungkin. Okey, seterusnya. Ini disuruh kita letak tempat kosong lah. Yang pertama, kaum Muhajirin ialah orang Islam yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat, kaum Muhajirin adalah orang Islam yang berpindah dari Mekah ke Madinah. Nombor 2, kaum Ansar adalah penduduk. Kaum Ansar adalah penduduk Madinah yang telah beriman kepada Allah. Kaum Ansar terdiri daripada 2 kaum, iaitu Uwas dan Khazraj. Okay, nombor 4, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan juga Ansar. Okay, kaum Ansar mengambil kaum Muhajirin sebagai keluarga angkat mereka. Okay, nombor 6, kaum Muhajirin dan Ansar saling berkasih sayang sesama mereka. Okay, seterusnya. Okay, yang ini. Okey, yang seterusnya disuruh kita tulis jawapan yang betul di tempat kosong mengenai konsep hijrah pada masa kini. Okey, dia ada 3 konsep hijrah. Yang pertama, hijrah dalam bentuk perpindahan.
Dia ada 3 konsep hijrah. Yang pertama, hijrah dalam bentuk perpindahan. Yang kedua, hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan. Yang nombor 3, hijrah melalui perubahan sikap. Hijrah melalui perubahan sikap. Okey, kita pergi yang pertama dulu, iaitu hijrah dalam bentuk perpindahan. Okey, hijrah untuk menuntut ilmu dengan meninggalkan kampung halaman. Dia nak tuntut ilmu dekat luar negeri. Jadi dia kena berhijrah. Untuk nak menuntut ilmu, kalau korang masuk EU ke ataupun dapat asrama penuh ke, kena meninggalkan kampung halaman, itu adalah satu penghijrahan. Okay, kedua, hijrah untuk mencari pekerjaan. Itu juga satu hijrah lah. Kita berhijrah keluar bandar untuk mencari sesuap nasi. Seterusnya, penghijrahan untuk meninggalkan kawasan kediaman yang tidak selamat. Contohnya, kita tahu ketika itu akan berlakunya ombak besar kan, kita duduk dekat tepi, dekat dengan laut. Jadi kita boleh untuk berhijrah ke kawasan yang lebih selamat. Okey, hijrah dalam bentuk meninggalkan larangan pula adalah yang pertama, antara contoh larangan ialah meninggalkan solat dan juga tidak berpuasa. Okey, jadi hijrah meninggalkan perkara haram akan mendapatkan keampunan dan pahala daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hijrah melalui perubahan sikap pula. Ada juga hijrah melalui perubahan sikap. Yang pertama, meninggalkan sifat-sifat yang jahat ni, sifat-sifat mazmumah seperti malas, dan mengamalkan sifat-sifat mahmudah seperti rajin, berubah sikap. Itu pun penghijrahan juga. Okey, dah habis dah. Okey, sampai di sini saja. Nanti korang cubalah buat juga. Kalau rasa tak faham boleh tanya, okey? Okey, bye. Assalamualaikum.